Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, insyaAllah malam ini kita sebut sekilas tentang puasa. Ustaz pun tak rujuk, Ustaz lain pun rujuk, Ustaz tidak mampu untuk tuan-tuan kita kongsi lah Ustaz, kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi yang perlulah kita kongsi pasal bulan Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna puasa yang telah termasuk surah. Makna puasa itu maklum, yaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkannya dengan cara-cara yang tertentu. Ini disebut ta'rif puasa di dalam kitab Idaman Penuntuknya. Makna puasa itu maklum, yaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkannya dengan cara-cara yang tertentu. Jadi kita sampai dah, insyaAllah tak sampai seminggu dah kita akan sambung Ramadan. Kita pun berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab pun pada Sya'ban ada sikit-sikit lagi. Lepas tu nak masuk Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami, barik lana, berkatilah pada kami pada bulan Sya'ban, pada bulan Rajab. Fi Rajab, boleh baca Rajab ini, baca Rajab pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim yang soleh khilaf. Baca Rajab ini dari zaman turut Rajab zaman maturut juga, tapi dia panggil baca dengan Bismillahirrahmanirrahim soleh Rajab isim yang tidak menamakan nuin. Baik. Sebab itu ada orang pun yang kata Rajab ini mana Rajab nak baca mana satu Ustaz. Baik, tak apa. Wa Sya'ban, dan berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Dan kita lalulah bulan Sya'ban. Dan hari ini insyaAllah ada masa sikit lagi kita minta kepada Allah SWT sampai kita pada Ramadan, berkat bulan Ramadan ini. Jadi bila kita masuk bulan Ramadan ini, kita kena ada satu plan lah tuan-tuan. Kita buat apa yang patut kita nak buat dalam bulan Ramadan. Kita buat. Ustaz teringat satu, bila nak masuk bulan Ramadan ni, berkata Al-Faqih rahimahullah dalam kitab Qawaidul Akhbar. Dia kata lazimkan oleh kamu 4 perkara. Sebelum nak masuk sikit puasa
Lazimkan oleh kamu 4 perkara. Karena 4 perkara ini menerangkan kubur dan meluaskan kubur. Menerangkan kubur dan meluaskan kubur. Kubur boleh jadi luas, kubur boleh jadi terang. Kalau tak kenal kubur boleh jadi sempit, kubur boleh jadi gelap. Tapi 4 perkara ini kalau kita diamalkan, kita amalkan dalam hidup kita, insya-Allah kubur jadi cerah, kubur jadi luas. Yang pertama sekali, jaga sembahyang. Kita ada sebut dalam kitab fiqh yang kita baca itu jaga sembahyang, benar sekali. Jaga sembahyang ni biarlah kita istiqamah dengan sembahyang berjamaah. Kita buat sebenar dengan kita nak sampai bulan Ramadan. Tuan-tuan dan marilah kita jaga, cari yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah, meluaskan kubur dan menerangkan kubur. Tak kira lah apa juga. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Fathul Akbar. Yang keempat, memperbanyakkan tasbih. Tasbih. Tasbih ini mensucikan Allah. Tasbih apa dia? Semuanya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ataupun subhanallah. Memadai subhanallah ataupun subhanallahi wa bihamdi ataupun subhanallahil azim. Boleh ke tasbih. Kemudian kita agak dalam bulan Ramadan ni apa yang kita nak buat daripada ibadat yang tertentu untuk kita khusus. Tuan-tuan, hari kita kongsi rezeki nak masuk bulan Ramadan. Janganlah kita lepas dia pergi begitu saja. InsyaAllah mungkin tak tuan-tuan, tapi ini kita kongsi. Baik, kita masuk bab puasa. Tuan-tuan, Ustaz buka. Tak ada jawab, tak apa Ustaz, malu ada Ustaz di sini. Sebab masuk bulan Ramadan ni kita baca bab puasa sikit. Kita buka peluang untuk tuan-tuan kalau ada dekat. Mudahlah bagi yang bertanya, payahlah bagi yang menjawab. Tak apa tuan-tuan tanya lah, tak boleh Ustaz tak jawab. Ustaz boleh tak jawab, Ustaz semua dia lah. Jadi baik. Bab puasa tuan-tuan lah. Makna puasa itu maklum. Kita dah tahu lah maklum dah puasa ni. Apa dia? Iaitu makna puasa yang maklum yang kita tahu itu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni 10 perkara. InsyaAllah kita akan sebut saja. Menahan diri daripada perkara yang membatalkannya. Maksudnya perkara yang membatalkan puasa ni dengan cara-cara yang tertentu. Tahan diri, menahan diri daripada perkara yang membatalkannya itu dengan cara yang tertentu. Macam mana tahan tuan-tuan dengan cara yang tertentu? Semuanya tak boleh makan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kita nak bertahan. Tak boleh makan dan tak boleh minum. Tak boleh bersetubuh di siang hari Ramadan. Banyaklah perkara yang membatalkan puasa. Ada cara-cara yang tertentu. Bukan semua perkara yang membatalkan puasa itu. Jadi kita sebut dalam kitab ini 10. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Adapun kita cucuk. Dan ni musim vaksin. Vaksin yang kita nak cucuk tu lah tuan-tuan. Cucuk tu dia tak batal puasa. Cabut gigi tak batal puasa. Yang batal puasa daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Makan ke, minum ke, ataupun bersetubuh di bulan Ramadan. Bukan dalam bulan Ramadan, di siang hari. Di siang hari Ramadan. Baik. Kalau bersetubuh di siang hari Ramadan, tak apa kita sebut sikit lah walaupun benar hukum. Di siang hari Ramadan dia kena kifarat puasa
2 bulan berturut-turut bagi lelaki sahaja, tidak perempuan. Itu kena faham tak apa itu? 2 bulan berturut-turut kifarat denda kerana bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Itu pun kalau dia bersetubuh dengan dia buka puasa dengan bersetubuh. Tapi kalau dia makan minum dulu kemudian bersetubuh, tak dikenalkan. Baik kifarat dulu adalah puasa ini satu rukun daripada rukun Islam yang wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengerjakannya seperti rukun-rukun Islam yang lain juga sepanjang bulan Ramadan. Dengan sempurna bulan Syaban 30 hari. Kita nak start puasa itu sempurna bulan Syaban 30 hari mengikut hisab. Kiraan cukup 30 hari kita boleh puasa. Kalau tak cukup dia kena rukyah. Tak tengok kalau start hari Isnin ni 29 Syaban ke 30. Kalau 29 rukyah ni melihat anak bulan. Kalau hari yang ke-29 itu tak dapat lihat anak bulan, tak kelihatan anak bulan, ataupun negeri yang jiran kita pun tak kelihatan tak kelihatan anak bulan, maka kita kena sempurnakan 30 Syaban baru kira 1 Ramadan. Kena sempurnakan 30. Tapi kalau 29 itu telah kelihatan anak bulan, maka bulan Syaban itu hanya 29. Maksudnya satu Ramadan itu dia bermula selepas daripada kelihatan anak bulan. Jadi tak perlulah nak sempurnakan 30 hari Syaban tak kelihatan anak bulan. Zaman lalu kita nak pergi tengok lah, tak payah pergi tengok lah. Kalau nak hari Isnin ni maka nak pergi tengok pun boleh. Nak tengok macam mana orang tengok anak bulan, kita tak perlulah tumung-tumungan. Kita ada jangka mufti, mereka yakin boleh nampak anak bulan ataupun tak nampak anak bulan, kita boleh. Kalau ikut tu nak puasa ni kena yakin, kena umum nampak anak bulan di mana. Tapi kita serah kepada pihak yang berwajib, utamanya Jabatan Mufti, umum lah, kita pakai yang tu selalu semua. Kalau macam dulu ni, dia jadi masalah. Ada pernah sekali tak silap, negeri pihak raya itu kita kedah-dah lagi. Pernah kita raya di Patani untuk puasa lagi. Mungkin lah. Lepas sana tak nampak anak bulan, kita sini nampak. Itu tak apa negeri yang jauh. Tapi kalau ikut nisbah pada negeri yang berhampiran ataupun negara yang berhampiran, tempat matlamat naik matahari itu sama, maka boleh kita ikut. Walaupun negara itu lain. Contohnya Brunei yang berhampiran dengan kita, ataupun tempat matlamat, tempat naik matahari, tempat timbul matahari itu sama. Kita masalah kita talent dengan kita lagi senyap, bukan lagi asal, lagi apuan. Contoh ini ada siapa dia buat diri senyap apa? Lagi senyap. Ada berubah je. Hebat juga ada berubah je. Sebab itulah kita dulu. Kita dulu tak silap. Kita dulu kan ada dulu. Kita dulu sekian. Kemudian Patani tadi ini duduk belakang pada kita sekian. Baik. Tempat matlak yang sama. Boleh. Tak kuasa kita ada bincang tentang. Atau melihat anak bulan Syawal pada orang yang nampak sekalipun ianya fasik. Sekalipun dia fasik nampak anak bulan. Fasik yang jangan. Sekurang-kurangnya dia itu tak semayang ke mana-mana. Semayang kokoh kan. Fasik dia tu. Tinggal juga semayang. Orang pun tak pakai rata warna fasik. Walaupun dia fasik, tapi dia melihat anak bulan. Kalau Syawal ni maksudnya Ramadan. Pada orang yang nampak sekalipun dia yang fasik.
atau dengan sabit nampak anak bulan di sisi Polri. Jadi dia tak cerita lah, dia tahu umum. Dengan saksi yang adil pada hak orang yang tidak melihat anak bulan. Kita tak tengok anak bulan pun, tapi kita yakin bahawa jabatan bukti ataupun pada pihak yang adil tadi nampak anak bulan. Maka kita turut yakin bahawa boleh puasa. Begitu juga dalam perkara puasa dan perkara melihat anak bulan ni dalam perkara hari raya. Anak raya pun melihat anak bulan itu. Atau dengan ada tanda-tanda bulan Ramadan sudah masuk seperti lampu dipasang di menara-menara. Itu boleh juga ada pakai. Dan ini dia tak pasang betul lah. Dia mukul raja-raja orang. Dia umum satu. Boleh pakai tu Ustaz. Tak pakai tu. Tak pakai hak benar ni. Kita akan tengok. Saat kita mau pakai hak tu, nak pakai hak ni, nak pakai hak benar ni. Kita lah ni banyak hak tu lah. Dia umum. Jabatan mufti, bawah Tuan Sultan. Maka orang yang bertanggungjawab dengan agama. Maka dia berumum, kita ikut yang tu lah. Nak tunggu pasang lampu di menara-menara mungkin tak. Masuk bulan Ramadan ni pun kalau kata nak bubuk apa muncul dan sebagainya mungkin tak. Itu sambut tahun baru. Atau tembakan meriam atau sebagainya daripada adat yang biasa berlaku ketika menyambut puasa, iaitu seperti hukum melihat anak bulan juga. Tak tengok anak bulan, tapi kita yakin dengan tanda-tanda tersebut seperti kita melihat anak bulan. Jadi maksudnya kita boleh memandai, kita orang awam sebagai rakyat ni mendengar pengumuman pada anak bagi kita. Baik, Ustaz nak masuk sikit perkara yang membatalkan puasa. Ini kita nak kena dengar. Sebelum masuk pada perkara yang membatalkan puasa ni tuan, kita tengok niat puasa dulu. Kita kongsikan tentang walaupun tuan tahu dah banyak puasa ni. Bolehkah kita niat pakai niat hak Imam Maliki? Sahaja aku puasa sebulan-bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dia niat sebulan tu. Jadi harus kita taklid kepada mazhab Maliki. Adapun mazhab kita Hanafi, mazhab kita Syafi'i, dua kali kebenaran sebuah Nabi. Mazhab kita Syafi'i, dia kata setiap malam kita kena niat. Bermulanya niat Ramadan itu, niat puasa itu pada terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Bila terbenam mataharinya, jadi Imam Syafi'i kata malam ini esok puasa. Nak puasa pula hari yang kedua, malam itu kena niat pula. Imam Syafi'i. Sebab dia kata ibadah ini lain. Yang hari ini lain, yang esok lain, yang lusa lain. Jadi perlu diniat pada tiap-tiap malam. Jadi kalau kita terlupa niat, maka kita tidak sah. Puasa kita tak sah. Lupa niat. Sebab puasa fardu Ramadan ini kita tak boleh niat pada siang hari, berbeza dengan puasa sunat. Kalau kita lupa pada waktu malam, selama kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka kita boleh niat sebelah paginya. Walaupun siang lah, tapi kalau puasa Ramadan tak boleh. Jadi kalau kita lupa niat, bukan tak sah puasa, maksudnya tak jadi puasa. Puasa pun tak jadi tanpa ada niat. Jadi sebab tu eloklah kita tak beli niat yang ada pada mazhab Maliki. Itu paling baik. Kita niat juga yang kita ikut mazhab Syafi'i, kemudian kita niat juga sebulan-bulan Ramadan dalam mazhab Maliki. Jadi dalam perkara niat ini
kita boleh niat setelah terbenam matahari pada hari 1 Ramadan, masuk 1 Ramadan terbenam matahari, terbenam matahari pada 30 Syaban, masuklah 1 Ramadan pada 10 malam. Niat tu di mana-mana tak apa. Sambil-sambil naik kereta pun boleh, tengah naik motor pun boleh, berjalan kaki pun boleh, masa mana pun tak apa. Jadi niat dalam pada waktu malam. Jadi selama mana kita niat Ramadan sebelum daripada naik fajar sodik ataupun naik fajar, jadi kita lakukan perkara yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan puasa pun tak batal juga puasa. Sebab dia tak masuk lagi. Baik tuan-tuan. Dalam perkara niat ini dia panggil tajlibut taisir. Puasa ni kita nak puasa esok, tapi malam ni kita dah boleh niat. Dia panggil tajlibut taisir. Nak cara nak bagi mudah, dibolehkan macam tu. Jadi kita niat tuan-tuan pada selepas kita buka puasa ataupun selepas isyak ataupun sebelum tidur ataupun selepas makan sahur. Baik, tak apalah waktu mana. Pembatal puasa. Baik, satu yang pertama, orang yang berpuasa boleh batal puasanya dengan sebab 10 perkara. Kita baca apa yang membatalkan puasa ni. Kita kata memang kita tahu lah kalau yang membatalkan puasa ni, tapi malam ni tak ingat. Wajib tak ingat nak sebut satu-satu. Tak boleh ingat, tak boleh ingat. Sebab kita nak sebut juga kalau yang membatalkan puasa ni. Tidur sehari sampai daripada makan sahur, dia tidur pukul 7 pagi sampai 7.30 pagi. Batal puasa tu? Tak batal. Tak batal. Tidur sehari suntuk tak batal. Sebab tidur itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Jika masuk Ramadan pagi tu tengok yang Islam, putih mandi sah buka oleh Islam. Sampai pukul 4 setengah tengok tak batal juga. Sebab kalau tu bukan membatalkan puasa kita, tapi mengurangkan pahala puasa. Baik, yang pertama, memasukkan suatu benda ke dalam rongga dengan sengaja, sekalipun sedikit. Tu kita berkumur boleh tak? Boleh. Kita berkumur, kita buat. Kita berkumur tu kerana hari terlalu panas, kita nak segar. Boleh kita berkumur. Tapi jangan terlalu itu. Tapi kalau ada sikit-sikit rasa sejuk tu, itu dimaafkan. Baik, dia kata di sini memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja sekalipun sedikit. Kalau masuk dengan tak sengaja, tak batal. Contoh seorang yang mandi, jauh-jauh air masuk dalam matinya, maka tak batal puasanya sebab dia bukan sengaja bubuh. Tapi nak bagi keluar air tu kenapa air keluar? Itu batal. Itu batal. Kalau dia boleh tahan, dia boleh tahan. Kalau dia tak boleh tahan, terpaksa kita keluar air terima tu dengan dia bubuh, air masuk balik. Batal puasa dia. Lepas tu nak buat macam mana Ustaz? Kenapa tak? Baik, tak apa. Kita tengok. Memasukkan suatu benda ke dalam rongga dengan sengaja sekalipun sedikit. Setengah daripadanya menelan kahak setelah ia keluar sampai hak lahir, iaitu makhraj ha. Kahak yang keluar tu dapat keluar sampai lepas pada makhraj ha. Makhraj ha atasnya pakai lidah dan dia telan balik, maka tu datang dia buat keluar lah, kemudian dia telan balik. Seperti menelan kahak setelah ia keluar sampai hak lahir, iaitu makhraj ha. Dan seperti tahi sembelit yang telah terjujur masuk balik. Itu pun kira, bukan sakat mulut ni ke bawah pun kira. Tik sembelit, terang, terlebih ke dalam. Tapi terang tak larat. Lama-lama terpaksa kena jolok masuk balik. Takut buka dan sebagainya. Kalau keluar kan, jolok masuk balik, maka batal. Kalau macam ni nak kira macam Ustaz, itu kira penyakit. Penyakit. Tapi dia lega daripada sebelah hati, dia kena kotor balik, besar dia.
Tetapi menelan air liur sendiri yang suci dan tiada bercampur benda lain, tiada batal puasa. Air liur yang suci. Kalau air liur yang campur tak boleh. Dalam sembahyang pun tak boleh. Itu contoh kita kalau air sejuk tak apa untuk minum masa sembahyang tarawih. Tengah untuk sembahyang tarawih itu dia bawa goreng, dia bawa sirap. 4 rakaat, 6 rakaat dia minum. Dia tak buang lah. Di lidah tu ada tanda, ada buang, ada perisau oren. Di lidah tu ada perisau kopi. Di lidah tu ada perisau apa ni, sirap. Campur dengan air liur. Tentulah bila dia minum tadi ni, dia nak bangkit sembahyang, dia rasa manis, rasa masam, oren dan sebagainya. Itu juga tak dimaafkan. Air liur yang bercampur. Kalau kita minum, batal sembahyang tarawih. Batal sembahyang tarawih. Anak kena tengok, tak kena cakap maknanya tu. Begitu juga lah apa ni, perisau makanan yang ada dalam mulut kita bercampur dengan air liur. Baik. Kena baik. Sebaliknya jika dikeluarkan air liur itu kena pada bibir atau bercampur dengan benda yang lain seperti makanan yang ada di celah gigi, tiba-tiba ditelan, nescaya batal puasa. Buat keluar sampai ke bibir mulut. Kalau tak buat keluar tak apa. Betul lah. Dia ada 2 benda ni. Persalahan jika dikumpulkan air liur itu di atas lidahnya dan dijelerkan lidahnya itu kemudian ditelannya, tiada batal juga puasa. Tidak batal. Yang tadi batal. Orang yang mengidap berdarah busi dimaafkan dalam puasa. Jika menelan air liur, jika termasuk lalat atau debu jalan atau tepung yang diayak ke dalam rongga, tiada batal puasa. Orang yang mengidap berdarah busi yang darah. Jadi darah berkeluar gigi ke busi dia. Dia kena cuci, tapi kalau telan batal tak puasa, tak dimaafkan. Tapi bohong lah buat. Nak cerita yang kotor Ustaz. Kalau nak buat macam mana betul dalam mulut ni kan nak rasa kotor. Tapi kalau ada penyakit yang macam tu, kita buat lah. Yang sisa lagi tertelan tu dimaafkan. Dia katanya jika termasuk lalat atau debu jalan. Lalat masuk, bisa masuk lalat dalam mulut. Bisa juga kan lalat kecil-kecil tu, bagi-bagi tu bisa masuk. Kita tak masuk. Puasa macam lekat dari di lubung kita. Jadi kalau termasuk tak batal. Begitu juga debu jalan yang banyak. Dia masuk tu kok ikut hidung, kok mulut tu, debu jalan dimaafkan. Atau tepung yang diayak. Tepung yang diayak orang kerja kena tepung. Kan tepung tu banyak. Kalau korek debu ni pun nampak dukuk hidung, dukuk mata. Jadi kalau dia masuk tak dikira batal puasa. Itu masukkan suatu dalam rongga. Dia nak tahan tempat. Demikian juga tiada batal puasa jika termasuk air kumur-kumur, air yang kita kumur, atau air yang sedut ke hidung yang tidak melampau-lampau. Itu tak batal juga. Kita boleh kumur. Atau ada sisa-sisa bekas, segar dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa kita. Atau air yang sedut ke hidung yang tidak melampau-lampau. Sedut kan sunat, kita menyeduh sedikit air ke dalam hidung tadi dan berkumur-kumur. Dia serentak kalau kita ambil duduk tadi dengan tapak tangan, bawa air dalam tapak tangan masuk dalam mulut dan terus serentak. Itu dibolehkan, tapi jangan melampau. Sebab masuk sampai dalam boleh membatalkan puasa. Tapi kalau sikit tak apa. Dia kata lagi dia kata dan air mandi yang ditutup
sekalipun mandi sunat seperti mandi kerana hendak sembahyang Jumaat. Mungkinlah kan air mandi yang masuk dimaafkanlah yang sedikit, tapi mandi tadi mandi yang untuk bukan mandi tadi mandi yang lima, pasal dia tak larat duk panas maka dia mandi. Itu tak boleh itulah. Tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis dengan melampau. Basuh najis orang yang sebelit ataupun orang yang ada dia panggil sebelit tu, dia panggil nak sebut penyakit tu, dia terpaksa kena basuh yang banyak. Puasa, penyakit puasa tu dia kena basuh yang banyak. Tapi taklah dulu sehingga dia bubuk baik masuk. Kadang orang yang dia susah semelik tadi ni, dia suar air masuk baik masuk di kepala untuk mudahkan dia warna. Kalau macam tu tak boleh. Kalau masuk dalam atau mandi sungai tu tak, mandi sungai pun ada orang. Kalau kita duduk banyak sengaja boleh masuk air ke dalam area bawah. Mereka masuk tu nak kena ingat perkara yang membatalkan puasa. Baik, yang kedua, muntah dengan sengaja sekira-kira keluar sesuatu dari dalam perutnya sampai ke hak akhir. Muntah dengan sengaja sekira-kira keluar sesuatu dari dalam perutnya sampai ke hak akhir. Maksudnya muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa. Muntah dengan sengaja. Mungkin juga muntah. Itu kadang-kadang waktu satu kita makan lebih. Kok makan lebih kan? Kita rasa macam dengan sedawa kita keluar angin itu bersama dengan benda makan. Kalau kita tak sengaja, dimaafkan. Kalau sampai keluar benda makan, maksudnya dia perkara macam buka-buka, tapi kita tak ada penahan. Kalau tak sengaja tidak membatalkan puasa. Kalau sengaja, contohnya makan tak. Bila makan tu orang panggil pun tu balik macam tu, tapi hendak buat tu. Tapi hendak tak boleh makan, nak buat tu masalah. Kemudian baru nak gosok gigi. Gosok gigi, pergi jolok. Jolok-jolok dia keluar. Sengaja, menekan gosok. Kalau sengaja, itu nak kena jawab. Gosok gigi masa kita puasa ni boleh tak? Boleh. Tapi sebelum gelincir matahari. Kalau selepas gelincir matahari, batal tapi makruh. Makruh kita gosok gigi selepas gelincir matahari. Jadi kalau nak gosok sebelum pagi. Elok kita gosok sebelum daripada kita berpuasa. Yang kedua, sikit lah. Ketiga, bersetubuh dengan sengaja. Ada bersetubuh tak sengaja? Ayah mana ni? Setubuh tak sengaja, setubuh tak sengaja. Batal. Bagaimana cara yang telah disebutkan dahulu dalam bab mandi junub yang ada sebut dalam kitab ni? Baik, kita terpaksa membaca sikit lagi. Di sini orang yang memasukkan separuh kepala tiada batal puasa. Masuk tak batal puasa, tapi orang yang kena masuk tak batal. Dia tak batal. Tak batal bagi suami lah kata tak batal, tapi batal bagi isteri. Tetapi orang yang kena masuk batal puasanya kerana masuk suatu ke dalam rumah. Baik, ini pun tak boleh lah dalam bulan Ramadan ni. Pada siang hari Ramadan, malam tak ada salah. Keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini boleh kata dengan sengaja. Atau dengan sebab berpeluk-peluk dan bercium dengan perempuan yang tiada berlapis. Itu juga membatalkan puasa. Tiada batal setakat keluar mazi sahaja. Tadi kita kena keluar mazi sahaja. Tak keluar mani sekali, keluar mazi.
itu tak batal. Atau mimpi bersetubuh, dia mimpi bersetubuh hingga keluar mani, atau keluar mani dengan merenung atau menilik perempuan atau memikirkan syahwat, berangan-angan sampai keluar mani, itu tidak batal. Tak batal puasa. Baik tuan, ada sikit pasal puasa tuan, saya nak kongsi sikit. Untuk berpuasa macam tak puasa kalau yang tak puasa mana? Ada tuan. Sama puasa. Ada apa tak? Baik. Sebaliknya kalau sudah jadi adat apabila menilik perempuan atau memikirkan syahwat dengan berangan-angan, ia terair. Maksud dia kata, sebaliknya kalau sudah jadi adat, jadi kebiasaan pada seorang tadi apabila menilik perempuan atau memikirkan syahwat dengan berangan-angan, ia terair, maksudnya keluar air. Nescaya batal juga puasanya menurut kaul yang utama. Tak boleh. Apa nak jawab? Baik, yang kelimanya gila. Sekalipun satu langsung dalam satu hari, sikit gila dikira batal. Kalau bintang yang sikit tak dikira batal. Tapi kalau bintang yang banyak sehari untuk berpuasa membatalkan puasa. Keenam, bintang sepanjang hari dari terbit. Ini ada sini. Keenam, bintang sepanjang hari, bintang yang lama. Terbit dari terbit fajar hingga masuk matahari. Mula masuk. Itu batal puasa. Tapi kalau bintang sikit tak apa. Ketujuh, berbuka. Buka puasa. Buka puasa bukan nanti sebenarnya tahun. Tengah hari buka puasa. Bila buka, berbuka puasa ni batal puasa ni. Kedelapan, murtad wal iyazillah. Murtad juga membatalkan puasa. Sama ada dengan perbuatan dia ataupun dengan percakapannya. Murtadnya keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Baik, yang kesembilan, datang haid atau nifas sekalipun selepas gugur seketul daging atau sebuku darah. Ini bagi orang perempuan lah, datang haid. Dia kata 2 minit lagi lah nak buka puasa. 2 minit lagi nak buka puasa. Lepas tu dia rasa kita tak tahu lah, kita tak pernah rasa. Dia orang perempuan dia rasa. Dia rasa bergerak-gerak. Kan? Tengok-tengok keluar semua. 2 minit lagi Ustaz dia rasa, takkan tak kira 2 minit pun batal. Tuan-tuan, bila kita sebut pasal datang haid ataupun nifas bagi perempuan ni, kita ingat kita pernah sentuh juga Pak fidyah. Wajib tuan-tuan. Ada orang mari dia kata fidyah sunat. Mana ada fidyah sunat? Fidyah wajib. Bagi orang perempuan, dia kena teliti lah sebab dia memang dia cuti puasa dah. Daripada dia balik. Kalau kata dia masa umur 15, dia mari 5 hari. Kalau dia tak qada 5 hari itu masuk dia tahu Ramadan tahun depan, dia tak qada, maka fidyah dia 5 cupak. Dia berkata, mari umur 16, 5 cupak, mari umur 17, 5 cupak. Katalah tadi dia 50 umur dia. Dia masih belum lagi qada 5 hari itu, tetap hidup. Jadi kira kan, kalau dia qada lah kata tahun ni kena dia umur dia 50, pada dia qada lah hak yang tinggal 5 hari dalam bulan, dalam masa umur 15 tahun dulu ni, maka dia terhenti sekali. Dia boleh hidup ganda fidyah dia tadi. Sehari cukup. Kalau 5 hari, kita bayangkan tengok daripada umur 16, 5 cukup, 5 cukup, 5 cukup, 5 cukup, 5 cukup, sampai umur 50.
Itu tak masuk pula hak bulan hak umur 16. Mungkin umur 16 tu cuti boleh haid dia 7 hari, mungkin 7 hari. 7 hari dia tak follow. Bagi orang perempuan yang dia tak mutahayyir, orang perempuan yang mengaji ini dia kira betul, jadi mudah. Dia boleh kira datang haid dia tu betul, dia mudah. Kita takut dia tak ngaji je. Dia dok kata dah mari tu tak payah besar, tapi tak kenal. Mari tu dia umur 60 baru mengaji, memang kata kena pilih. Nak kena bayar, nak kena kira. Ustaz tu kira orang ini tak tahu nak kira. Dia kata tak tahu, tapi banyak dia tak besar. Dia kata umur 20 bukan tak besar, dia ada 3 besar. Dengan sebab haid dia, kemudian dia tak potong. Nak kira banyak mana macam ni? Nak kira sampai umur tolak hak umur tak balik tu. Nak kira, kena kira 30 tahun. Kalau 30 tahun banyak yang tengok lah. Kalau hak tahun tu ganda 5 cupak, sampai umur dia 60. Bayangkan tengok. Ini banyak. Baik. Itu bagi orang perempuan. Kalau orang lelaki tak tu lah. Orang lelaki pun ada pilihan lah. Kalau orang perempuan yang tinggal dulu baik. Masa umur kita 15 ke 20. Mungkin lah. Masa tu kita ada tinggal masa. Kita kena dan bayar video. Bayar pun tak bayar semua. Bayar buat sikit-sikit dan buat. Bulan ni kita bayar berapa? 20 kilo, 20 cupak, 30 cupak. Ada modal berapa keluar? Tak pokok besar pokok. Kalau tak pokok, tak berhenti dia berjalan sampai mati. Bila mati nak kira tak tahu orang tak tahu kira. Baik kita nak tahu orang tu besar tak besar, bila dia besar banyak mana, dia tinggal banyak mana, kita tak tahu. Sebab tu lah ni, video ni dia ada cara helak. Buat cara tolak tu. Kalau belah tu 400 kilo, 400 cupak, kita tolak sekali. Kita sedekah kepada orang yang ada di sebelah kita tu, dia terima, maka dia menggugurkan 400 hari. 400 hari, 400 cupak. Jadi puasa ni dia tak banyak hari. Dalam setahun 30. Kalau kita 10 kali 10 tahun, bermakna baru 300 kali. Kalau orang tu umur dia 50, bayar kata mana? 1,500 hari puasa. Tapi dalam 1,500 hari itu bukan kita tak puasa langsung. Tapi kalau kita tak buat video sesiap, orang ingat kan? Kita buat tak buat. Kecuali waris dia boleh tahu. Boleh ayah dia ataupun si mati tadi ni dengan ibadat semasa hidupnya. Jadi mari kita buat semua, ambil cuba. Betul lah cara elok. Itu tentang video. Tuan kita kena beringat juga. Benda yang sangat pokok dengan kita, benda yang wajib daripada bulan Ramadan. Dengan sebab kita tinggal puasa. Baik, kesembilan perkara yang membatalkan puasa itu ialah datang haid atau nifas. Sekalipun selepas gugur seketul daging. Gugur lah. Jadi daging ni semasa berapa hari tuan-tuan. Masa benih itu dia bagi mani. Bila dah bercampur benih di dalam rahim perempuan, dia panggil nutfah. Bercampur tu nama dia nutfah. Lepas nutfah dia panggil alaqah. Alaqah tu sebetul apa? Dia boleh jadi bertukar tu daripada mani, dia campur dengan nutfah. Duduk dalam masa nutfah tu, dia duduk selama 40 hari, dia bertukar menjadi alaqah dalam. Lepas tu dia duduk dalam keadaan darah tu, dia duduk 40 hari, dia akan jadi mudghah, seketul daging. Jadi masa tu belum masuk nyawa lagi. Itu kejadian kita. Jadi kalau nak ukur seketul darah ataupun seketul daging, gugur tadi seketul daging atau sebuku darah, seketul darah.
Maksudnya di situ batal. Kerana darah nifas itu sebahagian daripada darah haid yang telah berkumpul dalam rahim. Bila jadi macam itu, dia batal puasa. Baik. Ke-10 beranak yang ada basahnya. Kalau beranak tak ada basah, tak ada. Ada kawan anak tak basah, tak tahu tak sebenarnya. Tapi orang mengandung ada haid. Ada orang kurang jangan kata mengandung tak ada haid. Masa mengandung pun ada orang tapi tak mari banyak macam dia tak mengandung lah, tapi mari juga pada peringkat awal. Pada peringkat awal dia mengandung dan tak ada juga, tapi jangan dana. Baik, kita kemudian beranak yang ada basahnya. Kalau tak ada basah, tak ada. Dia mengandung, kemudian dia puasa, dia tiba-tiba wanak, tapi tak ada basah. Maka tak batal. Dia kata basah, batal. Ini kita susah juga nak cerita ni. Sebab tak laku kata, contoh orang anak tak basah ni sudah macam. Operasi adalah buat keluar anak macam wasa. Jadi tarik anak keluar, kemudian tarik urut keluar semua, kemudian cuci, kemudian dia balik. Tapi kalau darah tadi ni dia keluar melalui jalan biasa juga. Kalau ada nifas, nifas ini sebanyak-banyak nifas itu satu langsung. Sikit, sikit sangat. Wali bagi orang perempuan ni, nifas itu ialah 30 hari ke 40 wali. Dan sebanyak-banyak nifas itu 60 hari 60 malam. Kalau dia mari lebih 70 hari pun dah mari, 80 hari pun dah mari, itu dia panggil istihadah. Tak nama nifas. Nifas sebanyak-banyaknya 60 hari 60 malam. Ini bagi orang perempuan. Benar-benar tahu. Tanah benar-benar macam ni bukan kau kita tahu. Kalau yang mengatakan puasa tadi dalam masalah haid, dalam masalah nifas, kita juga perlu tahu kepada anak-anak. Ada tuan-tuan baca sikit kalau yang mengatakan puasa. Ada tuan-tuan kita nak kongsi sikit tuan-tuan nak bincang pasal puasa. Kalau tuan-tuan tak bincang nak tutup lah. Sebab kita ambil daripada kita tidak mampu untuk sikit kita kongsi sebelum daripada kita nak masuk Ramadan. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada apa-apa kita tutup lah. Kerana ni insyaAllah lah nanti kita akan sambung balik kepada raya ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sikit beberapa yang mengatakan puasa, pada puasa ni boleh mendatangkan manfaat untuk kita dalam bulan Ramadan. Ada sahaja yang Allah SWT yang mengatur adalah semoga ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم حرمنا علينا بسبب والنجاة لمن ورحمة السبب اللهم أحيينا بحياة العلماء وأنتنا بهم الشهداء والشهداء من الأنبياء وكل من